Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan pertama separuh akhir Carabao Cup. Liverpool menang 2-1 ke atas pasukan Fulham. Berikut adalah keputusan perlawanan semifinal Super Cup Spanyol. Real Madrid berjaya comeback ke atas pasukan Atletico Madrid dengan mengalahkan mereka dengan keputusan 5-3. Copa Italia suku akhir, Lazio berjaya tewaskan pasukan Roma 1-0. AC Milan kalah dengan pasukan Atalanta 2-1. Liverpool bangkit untuk menang di Anfield. Liverpool berjaya bangkit untuk menewaskan pasukan Fulham 2-1 di Anfield dalam perlawanan pertama semifinal Carabao Cup pada awal pagi tadi. Liverpool yang turun dengan ketiadaan beberapa pemain utama mereka dikejutkan dengan gol awal oleh pasukan Fulham pada minit ke-19 oleh Willian. Fulham yang dilihat menurunkan barisan terkuat mereka nyata tidak gentar untuk bermain di Anfield, seringkali dapat menguncang-ngancangkan barisan pertahanan pasukan tuan rumah. Liverpool terus buntu sehinggalah kemasukan dua pemain iaitu Darwin Núñez dan juga Cody Gakpo yang banyak merubah perjalanan perlawanan. Curtis Jones berjaya menjadikan gol penyamaan pada minit ke-68 hasil bantuan daripada Darwin Núñez. Tidak sampai 5 minit kemudian, Cody Gakpo pula berjaya menjadikan gol kedua pasukan dan sekali lagi dibantu oleh Darwin Núñez untuk memastikan Liverpool menang 2-1 di Anfield. Perlawanan kedua akan berlangsung di Craven Cottage 2 minggu lagi dan ini sudah pasti memberikan semangat dan membara untuk anak buah Jurgen Klopp. Tiga kad merah dilainkan dalam pertemuan Lazio dengan Roma. Insiden kad merah mencemari pertemuan suku akhir di antara pasukan Lazio dan juga pasukan Roma yang berakhir dengan keputusan Lazio menang 1-0 ke atas pasukan Roma pada awal pagi tadi. Keputusan yang sudah pasti mengecewakan jurulatih pasukan Roma iaitu Jose Mourinho yang mahu membawa pulang sekurang-kurangnya satu trofi untuk musim ini. Gol tunggal dalam perlawanan ini dihasilkan menerusi sepakan penalti disempurnakan oleh Matej Zagatni pada minit ke-51. Tiga kad merah dilainkan pada minit terakhir perlawanan di mana satu kad merah kepada Lazio dan dua kepada pasukan Roma mengakhiri perlawanan tersebut. AC Milan tersingkir di tangan Atalanta. AC Milan terpaksa berputih mata selepas mereka tewas 1-2 kepada pasukan Atalanta dalam peringkat suku akhir Copa Italia pada awal pagi tadi. AC Milan bermula dengan agak garang dengan beberapa siri serangan untuk menggegarkan barisan pertahanan pasukan Atalanta. Mereka juga memiliki kelebihan sebagai tuan rumah dan berjaya untuk di depan pada minit ke-45 perlawanan. Tidak sampai 2 minit mendahului permainan, Atalanta kembali menyamakan kedudukan pada masa kecederaan di penghujung separuh masa pertama dengan jaringan tungkuk Mainers yang dibantu oleh Emil Holm. Malam buat pasukan Milan apabila mereka menghadiahkan sepakan penalti kepada pasukan Atalanta, di mana tungkuk Mainers sekali lagi meledak untuk memastikan mereka berada di depan dengan jaringan 2-1. Tekanan demi tekanan terus diberikan oleh pasukan Milan terhadap pasukan Atalanta, namun mereka terus buntu untuk mencari gol penyamaan dan keputusan 2-1 kekal hingga tamat perlawanan. Fokus mereka sekarang boleh diarahkan kembali untuk menghabiskan liga pada kedudukan 4 terbaik untuk memastikan tempat ke Liga Juara-Juara Eropah pada musim hadapan. Real Madrid marah ke final Piala Super Spanyol. Satu trofi sudah hampir menjadi milik pasukan Real Madrid selepas mereka berjaya marah ke final kejohanan Piala Super Spanyol dengan menewaskan pasukan Atletico 5-2 pada awal pagi tadi. Perlawanan tersebut berlangsung di Riyadh di Arab Saudi dengan menyaksikan lebih 25,000 penonton datang memenjari stadium. Atletico berjaya memecahkan kebuntuan terlebih dahulu menerusi Mario Hermoso seawal minit ke-6 hasil hantaran daripada Antoine Griezmann. Antonio Rudiger kemudiannya menaduk masuk gol penyamaan pada minit ke-20 yang dibantu oleh Luka Modric. Ferland Mendy kemudiannya meledak gol kedua pasukan pada minit ke-29 sebelum Antoine Griezmann sendiri menyamakan kembali kedudukan pada minit ke-37. Babak pertama berakhir dengan keputusan 2-2. Dua gol berjaya dihasilkan sepanjang separuh masa kedua, berlangsung dengan Rudiger menjadikan gol sendiri untuk membantu Atletico di depan pada minit ke-78 dan Dani Carvajal menyamakan kembali kedudukan pada minit ke-85. Perlawanan terpaksa dibawa sehingga ke masa tambahan dengan dua gol lagi berjaya dijadikan dan kali ini pemain Atletico pula menjadikan gol sendiri sebelum Brahim Diaz memastikan kemenangan 5-3 milik pasukan Real dengan gol dihasilkannya pada menit akhir perlawanan. Anthony Martial buat keputusan mengenai masa depannya. Penyerang pasukan Manchester United, Anthony Martial, mendedahkan keputusan mengenai masa depannya bersama dengan klubnya itu bahawa dia akan terus kekal sehingga kontraknya tamat nanti. Penyerang tersebut sudah mula menarik minat daripada beberapa klub di sekitar Eropah
dan Arab Saudi, tetapi dia enggan meninggalkan pasukan. Manchester United juga telah memberitahu yang mereka tidak akan mengaktifkan tambahan kontrak selama setahun pemain itu, dan dia dijangka akan dilepaskan selepas berakhirnya kontrak nanti. Prestasi Martial yang tidak menentu dalam musim ini juga menjadi di antara faktor mengapa dia tidak akan ditawarkan kontrak baru, memandangkan Erik ten Hag sudah mempunyai penyerang utama iaitu Rasmus Højlund. Dia yang kini sudah pun berusia 28 tahun pernah dihantar bermain secara pinjaman dengan pasukan Sevilla pada musim lalu sebelum kembali semula ke pangkal United, tetapi masih lagi gagal untuk mempamerkan prestasi sebenar seperti mana yang ramai harapkan. Spurs berkemungkinan akan kehilangan Lo Celso. Tottenham Hotspur berkemungkinan akan kehilangan seorang lagi tonggak utama pasukan selepas pemain itu dipercayai mengalami masalah hamstring. Pemain itu adalah Giovanni Lo Celso yang berkemungkinan besar akan terlepas asing menantang pasukan Manchester United pada hujung minggu ini. Perkara ini sememangnya akan memaningkan lagi kepala pengurus mereka, iaitu Ange Postecoglou, yang sudah pun kehilangan beberapa pemain akibat daripada masalah kecederaan dan juga pembabitan mereka dalam kejohanan Piala Asia dan juga Piala Negara-Negara Afrika. Spurs juga sudah mengesahkan masalah hamstring yang dialami oleh Lo Celso, tetapi mereka masih belum dapat memastikan sehingga bilakah pemain itu akan diketepikan. Andre Onana berkemungkinan akan terlepas asing pertama dengan pasukan Cameroon. Penjaga gol utama pasukan Manchester United, Andre Onana, berkemungkinan akan terlepas asing pertama pasukan negaranya dalam kempen Piala Negara-Negara Afrika yang akan berlangsung dalam beberapa hari saja lagi. Cameroon akan menentang pasukan Guinea dalam aksi pembukaan pada 15 Januari nanti, serta beberapa siri perlawanan persahabatan sebagai persiapan untuk menyertai kejohanan tersebut. Dengan ketiadaan Onana sepanjang tempoh latihan itu, jurulatih pasukan sudah pasti memiliki penjaga gol yang sudah memahami strategi dan cara permainan yang dia mahukan. Onana hanya mungkin akan diturunkan dalam perlawanan kedua iaitu ketika menentang pasukan Senegal pada 19 Januari nanti. Onana mengambil keputusan untuk terus berada di Old Trafford kerana dia tidak mahu melepaskan posisi penjaga gol utama mereka kepada penjaga gol simpanan pasukan Manchester United iaitu Alta Banyedir. Newcastle United mahukan Andreas Christensen. Newcastle United mendedahkan dan mereka mahu mendapatkan Andreas Christensen yang kini semakin dipinggirkan di pasukan Barcelona berikutan masalah kecederaan yang seringkali dialaminya. Selain pasukan Newcastle, Manchester United juga dikatakan telah menyertai saingan untuk mendapatkan pemain tersebut, tetapi masih meletakkan harapan untuk membawa masuk sasaran utama mereka iaitu Jean-Claude Todibo. Jadon Sancho gembira akan ke Dortmund semula. Jadon Sancho dilaporkan semakin gembira apabila dia sudah pun disahkan untuk menyertai semula bekas pasukannya iaitu pasukan Borussia Dortmund pada bulan ini. Walau bagaimanapun, tempoh pinjamannya akan berakhir pada penghujung musim nanti dan dia akan pulang semula ke United kerana Dortmund dikatakan tidak mampu untuk mendapatkannya secara tetap buat masa ini. Presiden Paris Saint-Germain tegaskan Mbappe akan kekal bersama dengan mereka. Presiden Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, menegaskan yang Kylian Mbappe akan terus kekal bersama dengan mereka nanti. Pemain tersebut akan menandatangani kontrak baru nanti dan akan menutup terus spekulasi perpindahannya ke Real Madrid selepas ini. Paris Saint-Germain juga tidak menolak kemungkinan akan cuba mendapatkan pemain pasukan Bayern Munich, Joshua Kimmich, yang akan tamat kontrak pada tahun 2025 nanti. Jeremy Frimpong terus jadi perhatian. Pemain pasukan Bayer Leverkusen, Jeremy Frimpong, kini terus mendapat perhatian daripada beberapa kelab besar di Eropah selepas aksi memukanya bersama kelab tersebut dalam musim ini. Antara kelab yang sedang memberikan perhatian kepadanya adalah pasukan Arsenal, Liverpool dan juga pasukan Manchester United. Real Madrid berpeluang untuk dapatkan Alphonso Davies. Real Madrid mempunyai peluang cerah untuk cuba mendapatkan pemain pasukan Bayern Munich iaitu Alphonso Davies pada musim panas depan. Ini kerana pemain itu sendiri telah menyatakan minatnya untuk menyertai kelab gergasi Spanyol itu untuk mendapat cabaran baru di La Liga. Radu Dragusin tak percaya tolak tawaran pasukan Bayern. Radu Dragusin yang kini bergelar pemain pasukan Spurs tidak mempercayai yang mereka telah menolak tawaran yang datang daripada kelab terkemuka di dunia iaitu pasukan Bayern Munich. Lebih-lebih lagi apabila mereka memilih untuk menyertai kelab EPL iaitu pasukan Spurs hanya untuk merasai nikmat bermain di Liga Perdana Inggeris. Cole Palmer dedahkan yang dia tidak mahu tinggalkan pasukan Manchester City.
Cole Palmer mendedahkan yang dia sebenarnya tidak mahu meninggalkan pasukan Manchester City secara tetap, tetapi hanya mahu keluar secara pinjaman. Dia masih mahu bersama dengan klub zaman remajanya itu dan merancang hanya untuk keluar secara pinjaman selama semusim dan akan kembali semula sebagai seorang pemain yang sudah bersedia untuk bermain dalam kesebelasan utama pasukan. Tetapi dia tidak ada pilihan lain sama ada terus keluar ataupun terus kekal bersama dengan klub. Chelsea merupakan pasukan pertama yang memberikan tawaran itu dan dia gembira untuk menerima tawaran tersebut. Walaupun Chelsea sedang bergelut dalam saingan liga bermasa ini, dia tetap gembira kerana mendapat peluang bermain lebih kerap berbanding ketika bersama dengan pasukan City sebelum ini. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.